Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada pengajian malam ini di Masjid Sultan, pengajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang membicarakan tentang perihal pribadi baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dan disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, dalam pelajaran kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, pelajaran minggu lepas, kita telah selesai membicarakan daripada kewafatan baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kita juga telah bicarakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an telah dilantik menjadi khalifah setelah kewafatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Isnin pagi. Maka orang-orang Ansar mereka telah berkumpul di satu tempat yang dinamakan Saqifah Ibn Sa'idah. Dan di sana mereka telah membicarakan tentang nak melantik seorang ketua, seorang khalifah. Kerana negara yang tidak ada pemimpin menjadi kocar-kacir. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an bila mendengarkan perkara tersebut, beliau pun mengajaklah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dengan beberapa sahabat daripada golongan Muhajirin, orang-orang Mekah, untuk pergi sama-sama kepada permesyuarat orang Ansar. Dan akhirnya secara ringkas mereka semua bersetuju untuk menerima Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah, dan dengan itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pun pada esok harinya di masjid pada hari Selasa pagi telah pun menerima baiat atau perjanji setia dari sekalian penduduk Muslim iaitu kota Madinah Munawwarah daripada golongan Muhajirin dan Ansar. Dan baginda Nabi kita Rasulullah SAW telah diuruskan jenazahnya, dimandikan, dikafankan dan disolatkan dan dikebumikan pada hari Selasa malam Rabu. Jadi kebumian Nabi SAW pada waktu malam. Itulah dia waktu yang dilakukan kebumian Nabi SAW. Nah, sekarang ini kita pada malam ini kita menyambung lagi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang membicarakan peribadi Nabi kita Rasulullah SAW, pada bab yang ke-55 dengan tajuk harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada warisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pewaris atau bagaimana? Inilah hadis yang pertama, iaitu hadis yang 383 daripada Amr bin Haris radhiyallahu an. Marilah sama-sama kita membacakan Fatihah kepada Tuan pengarang kita iaitu Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan demikian juga kepada penterjemah kitab ini, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biyabikum fid darani amin. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, semoga dirahmati oleh Allah dan diberkatkan ilmunya kepada kita dunia dan akhirat, amin. Katanya, yaitu hadis yang 383, Amrun bin Haris radhiyallahu anhu berkata, Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa kecuali senjata perang, bagal tu maknanya binatang haiwan yang maknya keldai, bapaknya kuda, ya, atas baliknya, ya, iaitu antara tingginya tak sampai macam kuda dan dia lebih tinggi sikit daripada keldai. Itulah bagal, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan apa-apa kecuali iaitu senjata perang. Senjata perang tu yang Nabi tinggalkan pedang, topi besinya dan juga baju besinya, ya. Cuma baju besi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa itu tergadai kepada seorang perempuan Yahudi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 kilo daripada perempuan Yahudi itu sebagai, kita katakan, pinjam, dan kemudian digadaikan dengan sebagai jaminan, iaitu baju besi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia, Nabi sampai meninggal pun, wafat pun, masih lagi tergadai baju besi Nabi kepada Yahudi tersebut. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bagaimana bagi Nabi kita Rasulullah SAW dalam kemiskinannya. Jadi begitulah dalam kata-kata itu, bahawa Nabi SAW tidak meninggalkan apa-apa, melainkan iaitu senjata perangnya, ya, seperti tombak, pedang, ya, baju besi dan juga kita katakan topi besinya, ya, dan juga bagalnya, binatang yang kita sebutkan tadi sebagai sebagai kita katakan tonggangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga tanah, ya, tanah itu sebagai sedekah. Tanah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tanah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memilikinya daripada peperangan Khaybar. Jadi dalam peperangan Khaybar tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat bahagian daripada harta rampasan perang, iaitulah sekeping tanah. Sekeping tanah itulah jadi atas nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu baginda mengambil hasilnya untuk nak dimanfaatkan untuk anak isteri keluarganya dan juga untuk disedekahkan semasa baginda hidup. Jadi kalau sekiranya baginda Nabi kita Rasulullah SAW sudah wafat, jadi apa jadi tanah itu? Jadi di sini dalam hadis ini disebutkan bahawa tanah itu ja'alaha sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanah itu sebagai sedekah. Maknanya taklah dia kembali pada waris, tetapi sebagai sedekah. Jadi sedekah ini baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengamalkannya sebelum wafatnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah cara hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak bersedekah, bahkan hartanya pun habis dengan banyak bersedekah. Kerana begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun rasa kasih, sayang, cinta pada dunia, walau sebesar zarah pun tidak ada. Kasih, sayang, cinta pada dunia tak ada. Yang hanya dikasih ialah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta yang banyak, tidak meninggalkan pakai rumah yang hebat-hebat, yang pakaian yang mahal-mahal, tak ada. Habis Ustaz, Nabi tak ada pakaian ke? Nabi nak pakai apa? Jadi dalam sini alim ulama kata tak disebutkan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana pakaian tu tak berapa sen saja harga. Murah-murah pakaian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah dia, yang Nabi tinggalkan hartanya ialah seperti pedang, bahan-bahan peperangan, sebab Nabi ni orang yang berjihad. Dan keduanya ialah bagal, ketonggangan Nabi SAW. Dan yang ketiganya ialah tanah. Tanah itu sudah pun Nabi sedekahkan. Maksud sedekah tu menjadi sedekah kebaikan kepada umat Islam. Itulah dia Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini juga disambung dengan hadis yang berikutnya, hadis 384 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana menceritakan ja'at Fatimah ila Abi Bakar.
Sayyidatina Fatimah datang bertemu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Itu kenapa selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama. Jadi Sayyidatina Fatimah pun datanglah jumpa pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Siapakah yang mewarisimu?" Itu ya Abu Bakar, kalau engkau mati, siapa yang mewarisi? Mewarisi itu maknanya yang mendapatkan harta warisan daripada engkau. Maka jawab Abu Bakar radhiyallahu an, "Isteriku dan anakku." Itulah memanglah ya. Kalau kita suami, kita mati, isteri kita dapat dan anak-anak kita dapat. Maka Fatimah berkata lagi, "Mengapa aku tidak pernah mewarisi ayahku?" Engkau kalau mati, isteri dengan anak mewarisi harta engkau. Ni bapa aku meninggal ni. Rasulullah SAW, bapa aku meninggal. Aku tak dapat apa-apa. Jadi maknanya sini satu persoalan kepada Sayyidina Abu Bakar. Macam mana nak jawab? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Nahnul anbiya, iaitu kami para nabi-nabi tidak mewariskan. Tidak mewariskan. La nuwaris. Kami tidak mewariskan. Namun, jadi maknanya Nabi ini tidak mewariskan. Maksud tidak mewariskan apa? Tidak ada sesuatu bahagian untuk waris mengambilnya setelah kewafatan Nabi SAW. Jadi makna sini tidak mewariskan. Allah. Dan namun aku menanggung orang yang ditanggung oleh Rasulullah SAW. Aku, Sayyidina Abu Bakar, aku menanggung. Siapa yang ditanggung Nabi SAW? Siapa yang Nabi tanggung? Seluruh keluarganya. Daripada istrinya, anak-anaknya. Jadi Nabi tanggung masa hidup Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar berjanji, aku akan menanggung seperti mana Nabi menanggung dalam masa hidupnya. Dan aku memberi nafkah kepada orang yang diberi nafkah oleh Rasulullah SAW. Jadi siapa yang Nabi tanggung, siapa yang Nabi beri nafkah masa hidup Nabi, maka aku pula akan menjalankan tugas itu. Jadi di sini ada dua perkara yang kita perlu faham. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, kami tidak mewarisi. Kami ni para nabi-nabi lah. Termasuk nabi-nabi dahulu pun. Kami tidak mewariskan harta kami. Maknanya tak ada waris yang boleh tuntut harta kami. Jadi di sini apa yang ada hartanya? Yang ada pedang, bahan-bahan peperangan, dengan bagal, iaitu kenderaan. Kemudian sekeping tanah. Yang nampaknya yang lebih besar ialah sekeping tanah tu. Jadi kalau sekiranya pedang dan juga bagal, itu kalau sekiranya diambil oleh family-nya, oleh anaknya, oleh isterinya, itu tidak memberi kesan apa-apa. Sebab itu sebagai barakah. Tetapi yang menjadikan manfaat yang boleh merupakan ke wang ringgit ataupun dinar dan dirham ialah tanah. Kerana tanah itu mengeluarkan hasil tanaman pokok kurma. Kurma dijual, dapat hasilnya. Jadi di sini dia lebih tertumpu kepada tanah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada pembahagian harta rampasan perang dalam peperangan di Khaybar. Khaybar tu terletak 650 km utara Madinah. Dan di sana memang merupakan banyak tanah-tanah kebun yang subur. Dan sewaktu peperangan itu, umat Islam telah dapat mengalahkan kaum Yahudi. Yang di mana mereka memiliki tanah-tanah tersebut. Dan tanah-tanah itu telah dibagikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai harta rampasan perang kepada para sahabat dengan beberapa dia punya cara-cara pembahagiannya. Dan sebahagian juga untuk Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hadis ini, Nabi nak beritahu apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi sedekah tu maknanya, sedekah tu kepada orang-orang yang wajar menerima sedekah lah. Orang fakir miskin, orang susah, ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang memang mereka diberi sedekah dalam masa hidup Nabi SAW, maka Sayyidina Abu Bakar akan melanjutkan kerja itu. Hasil daripada bumi Khaybar tu, Sayyidina Abu Bakar membagi sedekah. Tetapi selain daripada itu, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah memahami keluarga Nabi tidak mewarisi apa-apa. Bagaimana mereka nak dapatkan pendapatan untuk nak meneruskan hidup mereka.
Sayyidina Abu Bakar dengan penuh rasa tanggungjawab. Aku akan menanggung orang yang Nabi tanggung dan aku akan beri nafkah orang yang Nabi beri nafkah. Maknanya jangan bimbang. Ya Fatimah, wahai keluarga Nabi, jangan bimbang. Semua keperluan kamu itu akan terjaga dan terjamin dengan adanya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi di dalam masalah ini, kalau kita lihat, tidakkah ini menyedihkan Sayyidatina Fatimah? Menjadikan Sayyidatina Fatimah rasa sedih dan susah hati sebagainya. Dari sifat manusia tak dapat kita nafikan. Bapa meninggal tapi kita anak tak dapat waris. Tapi dah ini hukum Allah, kita terpaksa terima dan kita reda. Itu sifatnya Siti Fatimah. Walaupun keadaan tu amat menduka citakan, tetapi Sayyidatina Fatimah juga seorang perempuan yang warak dan yang zuhud, yang tidak cinta pada dunia, di mana dia reda dan rela. Cuma peristiwa ini dijadikan sebagai sebab di mana orang-orang Syiah, golongan Syiah, memang mereka benci kepada Sayyidina Abu Bakar. Bahkan mereka menuduh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, ni 3 khalifah yang pertama merupakan perampas kuasa. Patutnya Sayyidina Ali, iaitu menantu Nabi SAW, suami pada Fatimah, patutnya Sayyidina Ali yang menjadi khalifah. Tapi 3 orang ini, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum, telah merampas kuasa daripada Sayyidina Ali. Jadi mereka membuat tuduhan, tengok Abu Bakar, Sayyidatina Fatimah, dia lukakan hati Sayyidatina Fatimah, dia sedihkan Sayyidatina Fatimah. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang menjadikan kemarahan Fatimah, sungguh dia telah menjadikan kemarahan aku. Jadi mana Sayyidina Abu Bakar ni orang yang dimarahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini cara mereka nak memburukkan Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan juga khalifah-khalifah sebelum Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tapi jelas bahawa perkara ini Sayyidina Abu Bakar bukan buat keputusan dengan fikirannya, tapi juga dia adalah merupakan berlandaskan dengan syariat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Dan Sayyidatina Fatimah pun kesedihan memang tak dapat kita nafikan, tetapi tidaklah menjadikan dia tu marah ataupun dia mengancam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi perhubungan mereka tetap baik antara khalifah dengan keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Cuma di sini timbul soalan, kenapa Ustaz para nabi itu tidak mewariskan harta mereka? Alim-alim ulama memberikan banyak sebab. Antara sebabnya ialah supaya jangan itu menjadikan sebagai satu sebab untuk orang yang musuh pada Islam, supaya menjadikan dia bahan yang ini Muhammad, dia jadi ketua, dia jadi Nabi, mengaku sebagai Rasul kerana nak kumpulkan harta untuk supaya dia menjadi kaya dan untuk anak isteri dia yang ditinggalkan. Nampak? Jadi jangan ada sikit pun kita kata loophole ataupun lubang untuk membolehkan mereka untuk membuatkan cerca kepada baginda Nabi SAW, terus diletakkan full stop. Tak ada. Nabi kata, aku tak mewariskan sesuatu. Jadi walaupun Nabi meninggalkan millions of dollars sekalipun, andai kata, tetap bukan untuk waris, tapi untuk sedekah. Masya Allah. Jadi di manakah kita nak katakan yang Nabi kita SAW, Nabi Sayyidina Muhammad SAW, dia mengaku seorang Nabi, dia mengaku seorang Rasul kerana dia nak dapat keduniaan dia, untuk dapat kekayaan. Di mana kita letaknya? Tak ada. Hatta sampai nak meninggal pun, walaupun ada harta sedikit pun, tidak ada bahagian untuk keluarga dan waris dia. Masya Allah. Kalau kita sudah tentulah kita fikirkan, untuk anak aku, untuk isteriku, untuk keluarga aku. Tapi di sini menunjukkan kepada kita apa sifat Nabi SAW, kejujurannya. Dan keduanya, Nabi SAW sebagai contoh bahawa dunia ini adalah hanya sebentar saja. Jadi apalah yang ada pada dunia ini kalau sekiranya nak kita kejar-kejarkan, nak direbut-rebutkan. Jadi dunia ini tak ada apa hak pun aku. Dunia hanya untuk kita bersinggah dan kita akan berangkat balik ke akhirat. Dan itulah yang telah berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan semua manusia yang terlebih dahulu. Ibu bapa kita pun ada yang sudah berangkat. Jadi kalau begitu, harta dunia ini, kalau sekiranya masa hidup kita segar, bugar, sihat walafiat,
ada rezeki lebih, kita bersedekah supaya kita dapat memberikan, kita katakan, kebaikan pada umat dan juga untuk diri kita, ya. Memanglah yang kita tinggalkan untuk anak isteri pun tak salah, tapi janganlah sampai kita menjadi bakhil dan kedekut, sampai nak bersedekah pun kita merasa sayang harta kita. Sebenarnya orang mukmin sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gambarannya, hati orang mukmin beserta dengan hartanya. Kalau hartanya itu telah dihantar ke akhirat, maka hati dia cenderung pada akhirat. Kalau hartanya itu disimpan kat dunia, maka hati dia cenderung pada dunia. Dan memang betul. Kalau orang yang dah banyak bersedekah, banyak berkhairat, hati dia tak ada kat dunia, hati kat akhirat dah. Tetapi kalau orang yang takut, bakhil, kedekut, sedekah sikit-sikit, sayang, maka hati dia tu dengan dunia. Sebab apa? Hartanya kat dunia. Itu dia tuan-tuan, ya. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik contoh. Tapi memanglah kita pun tak mampu nak buat macam Nabi buat. Tapi itulah dia sebagai contoh pada kita bagaimana sifat jujurnya, amanahnya dan sifat zuhudnya Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadis 385 daripada Abu Bakhti radhiyallahu anhu berkata, Annal Abbas wa Aliyan ja'a ila Umar yakhtasiman. Abbas dan Ali, kedua-duanya keluarga Nabi SAW. Sayyidina Abbas, pakcik Nabi SAW. Abang kepada bapa Nabi. Dan Sayyidina Ali ialah sepupu Nabi dan juga menantu Nabi, suami pada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Datang menemui Umar. Waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah lah. Mereka berdua sedang berselisih mengenai satu perkara. Masing-masing berkata kepada lawannya, kamu begini. Wah, nampak. Jadi, bapa saudara dengan anak saudaranya berselisih faham. Jadi, Sayyidina Abbas, pakcik Nabi. Dan juga pakcik pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah anak pada Sayyidina Abu Talib. Abu Talib ialah adik kepada Abbas. Jadi, maknanya anak saudara. Jadi, anak saudara ini bertengkar dengan bapa saudara. Jadi masing-masing buat tuduhan, kamu macam ni, kamu yang macam ini. Jadi mereka datang menghadap pada Khalifah Sayyidina Umar. Setelah 2 tahun selesai Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 2 tahun. Setelah itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memerintah menjadi khalifah sebagai 12 tahun. Tapi lepas 2 tahun yang pertama dah selesai, masuk tahun yang ketiga, maka berlakulah peristiwa ini. Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma datang bertengkar menghadap pada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Umar berkata kepada Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Ini semua ni yang dijamin syurga dalam hidup-hidup mereka ni. Yang dijamin syurga dalam hidup-hidup mereka ni ramai. Antara mereka yang dikenali sebagai Asyara Mubasysyirin bil Jannah. 10 orang yang diberitakan gembira dengan syurga. Di antara 10 orang ni 4 khalifah yang pertama. Iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Antaranya lagi ialah sahabat-sahabat yang ada di sini. Iaitu yang dinamakan di sini Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sini dah 4. Ya, dengan 4 khalifah jadi 8. Ada lagi 2 lagi. Ya, yang tak disebut sini. Aku bertanya, Sayyidina Umar bertanya pada 4 sahabat ini yang ada. Kebetulan 4 sahabat ini yang merupakan sahabat-sahabat yang besar. Berada dalam majlis Sayyidina Umar. Aku bertanya kepada kamu semua. Dan bersumpah demi Allah. Adakah kamu semua pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, setiap harta seorang Nabi adalah sedekah, kecuali sebagai makanan orang yang menjadi tanggungannya. Jadi Sayyidina Umar, dia nak jalankan tugas apa yang dalam hadis Nabi. Dan apa yang telah dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan juga yang telah beliau sebagai khalifah menyambung perlaksanaan Sayyidina Abu Bakar itu sewaktu beliau menjadi khalifah 2 tahun yang pertama. Jadi tahun yang ketiga ni pula datanglah
keluarga Nabi Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Abbas bertengkar. Jadi masalah ni masalah harta juga ni. Maka Sayyidina Umar tanya pada 4 sahabat yang bukan family Nabi. Kamu pernah dengar tak? Demi Allah, pernah tak kamu dengar? Yang Rasulullah SAW mengatakan kami para Nabi tidak mewariskan harta. Yang mana ada tanggungan, itu yang kami beri. Mana tanggungan tu mana nafkah, makan, minum. Macam mana Sayyidina Abu Bakar kata kepada keluarga Nabi. Kecuali sebagai makanan orang yang menjadi tanggungannya. Jadi setelah Sayyidina Umar tanya kepada 4 sahabat ini, pernah tak kamu dengar Nabi kata macam tu? Mereka menjawab, pernah kami dengar. Jadi maknanya, hai Ali, wahai Abbas, Abdul Muttalib, kedua-duanya keluarga Nabi. Kamu dah tahu kan bahawa Nabi tak ada meninggalkan harta untuk warisnya. Jadi yang aku buat ini sekarang ni, aku tidak memberikan harta kepada waris Nabi kerana aku menjalankan perintah Nabi. Jadi di sini bukan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja yang tidak mewariskan harta, bahkan semua nabi-nabi. Supaya semua nabi-nabi ini bersih daripada tuduhan sebagai nak mengumpulkan harta, nak menjadi orang kaya. Tidak. Bukan nabi-nabi itu menjalankan dakwah sebagai umpan untuk nak kumpulkan harta. Tidak. Bukan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi semua para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi ada hadis lagi yang akan kita baca bahawa keempat sahabat ni mengiyakan benar. Dan bahkan Sayyidina Umar tanya pula pada Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, pernah tak kamu dengar hadis ni? Mereka pun kata, pernah dengar. Jadi kalau ada macam tu, nak apa kamu nak rebut-rebut lagi tentang harta yang Nabi peninggalan, iaitu khususnya tanah yang sekeping tanah yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Khaybar, iaitu terletak di utara Madinah Munawwarah. Kita masuk pula hadis yang berikutnya. Hadis 186. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melaporkan, Rasulullah SAW telah bersabda, kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan, maka ia adalah sedekah. Kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan, iaitu kami itu para nabi-nabi lah. Kami itu Rasulullah SAW dan semua para nabi-nabi. Kami, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi bukan lagi milik untuk waris, tidak. Tapi adalah sedekah. Tapi kalau sekiranya kita katakan sedekah, kenapa pula Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas ni dah tahu dah hadis Nabi, kemudian mereka pula masih dah lepas zaman Sayyidina Abu Bakar dah laksanakan perintah Nabi, 2 tahun awal Sayyidina Umar pun melaksanakan perintah Nabi. Ini kenapa tahun ketiga mereka datang pula nak bertengkar pula nak menuntut harta? Jadi alim-alim ulama mengatakan kemungkinan mereka ada memahami bahawa yang dimasukkan yang harta itu ialah dirham dan dinar. Itu kami para nabi-nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Tetapi sekarang ini bukan masalah dinar dengan dirham, tapi masalahnya ialah sekeping tanah. Ada juga tafsiran yang berbeza yang memberitakan kedua-dua mereka ini ada selisih faham sikit dalam mengendalikan ke tanah itu. Ada yang mengatakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu an, semasa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar juga memerintah, di mana hasil bumi itu diberikan sebagai sedekah, tetapi diberikan kelolaan di bawah kelolaan Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Ali. Ini dua orang ni menjadi pengelola, pemegang amanah. Tapi dalam memegang amanah ni, mereka dua ni ada sifat yang berbeza. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, dia orang tua. Jadi dia lebih memikirkan masa depan. Jadi kalau sekiranya dapat hasil ni pun, dia membagikan kepada fakir miskin, orang yang perlu sebagai sedekah. Tapi dia masih menyimpan sebagai persediaan kalau nanti masa susah. Bukan makna untuk diri dia, tidak. Tapi untuk keperluan pada masa akan datang. Sayyidina Ali pula radhiyallahu an, dia punya sifat yang lain. Dia punya sifat dia seperti Nabi SAW. Sifat dia tu tak suka simpan. Apa yang ada, sedekah. Apa yang ada, sedekah. Tak mau simpan 1 sen pun tak mau. Itu sifat Nabi kita SAW.
Jadi mungkin dalam cara mengendalikannya itu, mereka ada perbezaan pendapat. Itulah yang mereka datang menghadap pada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an buatkan keputusan, mereka minta Sayyidina Umar buatkan keputusan. Jadi ini akan nanti kita sebutkan lagi dalam hadis yang berikutnya. Hadis 387. Abu Hurairah radhiyallahu melaporkan, La yaksimu warasati dinaran wala dirhaman. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fahuwa sadaqah. Artinya, Rasulullah SAW telah bersabda, warisku tidak membahagi-bahagikan dinar ataupun dirham. Bukan. Mereka tak mewarisi aku dinar atau dirham. Apa yang aku tinggalkan selepas ditolak nafkah istriku dan sebagai upah para penggantiku, pengganti Nabi itu khalifah-khalifah, maka ia adalah sedekah. Lepas daripada itu adalah sedekah. Jadi maknanya sini Nabi telah beritahu terus terang. Nabi tak mewariskan harta, dinar, dirham, tak ada. Ya, yang mana dapat hasil tu ialah untuk keluarga aku, makan minum mereka, dan sebagai pengganti aku iaitu khalifah, maka dengan itu lebih pada tu semuanya sedekah. Jadi itu jelas. Maka begitulah hadis yang 388 juga. Ya, hadis 388 juga sambungannya sama juga macam kita sebut tadi, cuma ada sikit lagi penerangan. Hadis pada Malik bin Aus bin Al-Hadasan berkata, aku bertemu dengan Umar. Selepas itu Abdurrahman bin Auf, Talha bin dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun masuk. Jadi Malik bin Aus ni dia datang jumpa Sayyidina Umar. Dia ni sebagai amil pekerja Sayyidina Umar. Ya. Jadi dia panggil Sayyidina Umar, dia pun datang. Dan kemudian datanglah pula sahabat-sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf, Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zubair bin Awam. Di sini tak sebut Zubair, tapi dalam riwayatnya awal tadi sebut. Ya. Tidak lama kemudian Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma datang memperselisihkan satu hal di hadapan Umar. Yang kita dah sebut tadilah. Umar berkata kepada semua yang ada di situ, aku bertanya kepada kamu semua dan bersumpah, demi Allah yang dengan kehendaknya langit dan bumi tegak, adakah kamu semua tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan, maka ia adalah sedekah. Mereka yang ada di situ menjawab, Allahumma ya, kami mengetahuinya. Nampak? Ini sama macam hadis yang pertama. Dan kemudian sini ada tambahan, mereka menjawab, ya, kami mengetahuinya. Dan selebih pada kisah ini, sebenarnya kisahnya panjang ya, dalam riwayat Imam Tirmizi. Selebihnya Sayyidina Umar bertanya pula Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Ali, pernah tak kamu dengar? Dan mereka jawab, ya. Sayyidina Umar pun kata, kamu berdua, aku telah berikan tugas sebagai pengelola, pemegang amanah. Tapi oleh kerana ada berlaku perselisihan ini, maka aku ambil kembali untuk menjaganya sebagai khalifah. Jadi tak mau berlaku perselisihan. Dan keduanya tak mau berlaku juga, takut nanti walaupun dah dibagi, mereka menjaga, takut nanti anak cucu mereka datang menuntut ini bapa punya, ini bapa punya. Jadi jangan sampai timbul kekeliruan. Sayyidina Umar ambil balik kuasa untuk mengendalikan, memegang amanah tanah yang asalnya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan buktinya Sayyidina Ali radhiyallahu waktu dia menjadi khalifah yang keempat, dia tak ambil kembali tanah itu. Kalau dia cintakan dunia dan dia rasa itu hak dia, dia akan ambil kembali sebab dia dah ada kuasa. Dia sebagai khalifah. Tapi dia tidak. Dia biarkan tanah itu dikendalikan oleh amil, penjaga untuk nak diberikan kepada orang fakir miskin hasil tanah tersebut. Masya Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita masuk pada hadis yang terakhir, hadis 389. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran. Qala
wa asyukku fil abdi wal amah. Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu dinar ataupun satu dirham pun. Tidak juga seekor kambing maupun seekor unta. Cuma riwayat hadis ni, Zair bin Hubais berkata, aku ragu apakah Aisyah menyebut hamba abdi lelaki dan perempuan. Jadi di sini, apakah disebutkan Nabi tak meninggalkan hamba abdi lelaki dan perempuan? Allahu a'lam. Pokoknya Nabi tak meninggalkan harta, dinar dan dirham. Dan jadi dengan itu tak meninggalkan kambing ke, tak meninggalkan unta ke, tak ada. Jadi kalau sekiranya kita faham dari sini, Nabi tidak meninggalkan harta. Kalau ada seperti mana yang kita dah sebut tadi, senjata, baju perang, ya, dan bagal, ya, itulah saja. Masya Allah, ya. Kita hari ini meninggal, macam-macam harta kita, saham-saham kita, yang kita simpanan-simpanan kita, Allah. Berat tuan-tuan, Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya dari setiap nikmat yang kamu diberi Allah. Kalau kita ada rezeki, kita bersedekah, berkhairan. Untuk anak-anak kita, bahagia mereka, sekadar mereka perlu, cukuplah. Lebih pada itu bayangkan, kerana ini semua harta ini akan menjadi beban kepada kita yaumul qiyamah. Allahu Akbar. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kurnikanlah kami kekuatan iman dan taqwa untuk dapat mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau jadikanlah hati kami cinta padamu, cinta pada Rasulmu, cinta kepada hari akhirat, dan buangkanlah hati kami daripada tamak pada dunia, cinta pada dunia, cinta pada harta. Ya Allah, bantulah kami, terimalah doa kami, kabulkan permohonan kami dengan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja untuk kita pengajian malam ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita menyambung lagi pada pelajaran akan datang, InsyaAllah pada bab yang ke-56, iaitu bab melihat Rasulullah SAW dalam tidur. Wallahu a'lam. Maaf saja tuan-tuan dan puan-puan, dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, terkisah perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, yang salah silap dari kelemahan saya sendiri. Dan jangan lupa malam ini pengajian daripada sesi dakwanya Masjid Sultan Singapura. Marilah sama-sama kita berderma kepada pihak masjid yang telah mengendalikan pengajian kita malam ini dengan nombor akaun masjid yang ada di depan kita. Dan marilah sama-sama kita beristighfar, mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.